Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Untuk cerita kejap lagi, Nina akan cerita tentang seorang ibu yang sanggup bunuh anak-anak dia demi cinta dia, demi boyfriend baru. Disebabkan boyfriend baru dia ni tak nak anak-anak dia dan nak putus dengan dia, so dia sanggup bunuh darah daging dia sendiri, tahu tak? Padahal boyfriend baru dia bukan nak sangat pun dekat dia dan dia tu pun suami orang. Tapi disebabkan dia ni tergila-gilakan perhatian seorang lelaki, jadi dia sanggup buat apa saja guys. Jadi kalau korang nak tahu macam mana full story kisah ni, tapi sebelum tu korang subscribe dulu di bawah sebab Nina tak lama lagi nak capai 600k. Dan Nina galakkan juga kepada korang untuk subscribe channel Nina kalau korang ni peminat kisah seram, misteri, jenayah dan sebagainya. Jadi Nina pun tak nak panjang-panjang lagi intro sebab Nina dah tak sabar lagi nak kongsikan kisah ni dengan korang. And so without wasting any time, let's get started. Pada bulan 5 1983 dulu, Diane Downs ni telah menembak ke semua ataupun ketiga-tiga anak dia, termasuklah diri dia sendiri. Dia buat macam tu sebabnya dia nak berpura-pura yang diorang ni kena serang dan dirompak. Jadi dia pun tembaklah lengan kiri dia untuk buatkan cerita fake dia ni nampak real. Tapi plan bodoh dia ni gagal sebabnya dua anak dia telah selamat daripada perbuatan gila dia. Sebelum kejadian dia tembak anak-anak dia ni kan, kehidupan dia okey je, tak ada apa-apa masalah, tak ada yang cacat celak. Dia berkahwin dengan suami yang dia couple daripada sekolah menengah lagi dan diorang telah mendapat 3 orang anak, iaitu Christiane, Sherilyn dan juga Stephen Daniel. Tapi orang cakap siang ni tak selalu cerah kan. Akhirnya Downs dengan suami dia Stephen tadi telah pun bercerai pada tahun 1980. Selepas dia dah bercerai dengan suami dia kan, dia pernah ambil ujian psikologi dan telah disahkan 2 kali ada ciri-ciri psikosis. Pada masa yang sama, dia memang try hard gila untuk mencari pengganti Stephen, tapi dia selalu gagal. Sampailah dia kenal dengan boyfriend baru dia, dan disebabkan boyfriend baru dia ni lah menyebabkan dia nekat untuk membunuh kesemua anak-anak dia. Korang tahu tak apa alasan dia? Alasan dia bunuh anak-anak dia adalah disebabkan boyfriend baru dia ni tak nak anak-anak dia dan tak nak jadi ayah kepada anak-anak dia. Jadi dia lagi memilih boyfriend baru dia daripada anak-anak dia. That's why dia buat macam tu. So sebelum Nina cerita apa yang terjadi, korang kena sabar kejap sebab Nina nak kenalkan dekat korang dulu siapakah Diane Downs ni. Jadi nama penuh Diane Downs adalah Elizabeth Diane Downs dan telah lahir pada 7 Ogos 1955 di Arizona, Amerika. Kehidupan dia masa kecil-kecil dulu normal je dan dia dibesarkan oleh mak dan ayah dia. Tapi sebenarnya dia ada sejarah hitam dengan ayah dia, yang mana ayah dia ni telah mencabul dia semasa dia berusia 12 tahun. Masa dia dekat sekolah menengah ni lah dia telah berkenalan dengan suami dia tadi yang bernama Steven. Diorang pun bercinta sampailah diorang ni masing-masing habis belajar dan membawa hala masing-masing, dan masa ni diorang terpisahlah sekejap. Masa ni Downs telah mendaftar masuk College Baptist di California, manakala Steven ni pula masuk Tentera Laut Amerika. Tapi Downs tak lama pun dekat college tadi sebabnya dia kena buang disebabkan perbuatan yang tak senonoh dan bergaul bebas, dan dia pun telah balik ke rumah. Akhirnya Downs dengan Steven telah pun decide untuk berkahwin pada 13 November 1973. So hasil perkahwinan diorang ni, diorang dapat 3 orang anak. Anak yang sulung tadi bernama Christy telah lahir pada tahun 1975, Cheryl pula pada tahun 1976, dan yang paling bongsu Daniel tadi lahir pada tahun 1979. Akhir-akhir perkahwinan diorang ni dikatakan diorang ni memang tak sehaluan dan selalu bertengkar. Padahal masa bercinta dulu kaulah bintang, kaulah bulan. Lepas tu bila dah kahwin, dah hadap dunia yang sebenar, macam-macam isu yang timbul. Benda yang diorang paling kerap gaduh adalah pasal duit dan juga curang. Jadi Steven ni tuduh isteri dia Downs tadi tu curang dengan dia. Sampailah Daniel dilahirkan, pergaduhan diorang ni dah macam tak ada ending, tak? Kerap sangat bergaduh dan semakin teruk. Steven langsung tak percaya yang Daniel tu adalah anak dia. Dia yakin yang Daniel tu adalah anak isteri dia dengan lelaki lain. Kemudian selepas setahun Daniel ni dilahirkan, diorang berdua pun akhirnya sah bercerai. Pada masa ni Downs masih lagi muda, iaitu dalam usia 25 tahun. Disebabkan jiwa dia yang masih menginginkan perhatian dan kasih sayang daripada seorang lelaki, jadi dia pun mulalah mencari pengganti Steven. Tapi dia tak dapat cari boyfriend baru sebabnya dia gagal dalam ujian psikiatri sebanyak 2 kali. Nina tak tahulah dekat luar negara sana macam mana rule diorang ni nak cari pasangan. Maybe diorang ni kena buat ujian psikiatri dulu kot baru boleh cari pasangan. Nina tak tahulah. Jadi sejak dia bercerai dengan Steven ni kan, dia memang tak kisah langsung pasal anak-anak dia. Dia selalu tinggalkan anak-anak dia ni dengan mak dia ataupun Steven tanpa sebab. Kalau dia rasa dia nak pergi hantar diorang hari tu, dia terus hantar je dan tak bagi alasan kenapa dia hantar diorang ni. Makin lama Downs dah jadi seorang ibu yang tak bertanggungjawab dan sangat tergila-gilakan perhatian seorang lelaki. Bukan tu je, anak-anak dia pula jadi semakin kurus, macam tak cukup zat, nampak sakit sebab
mak dia orang memang tak hirau langsung dekat diorang. Yelah, kalau mak dia orang sendiri pun dah gila-gilakan jantan kan, memang taklah dia nak kisah pasal makan minum anak-anak dia. Bagi Dawn pula, anak-anak dia ni adalah satu beban buat dia dan dia tak benar enjoy. Sampailah pada tahun 1981, Dawn ni telah berkenalan dengan seorang lelaki yang bernama Robert Nick. Tapi kan hubungan diorang bukan macam hubungan couple yang lain, lebih kepada hubungan sulit. Sebabnya si Robert ni dah pun berkahwin, dah ada isteri tapi masih lagi gatal. So dia pun bercintalah dengan Robert sampai kan dia lupa terus tentang anak-anak dia. Kalau sebelum ni pun dia dah tak kisah dengan anak-anak dia, kali ni macam lagi teruk. Nak pula bila si Robert ni cakap yang dia tak sudi menjadi ayah kepada anak-anak Downs. Robert cuma nak Downs je, bukan nak anak-anak dia. So dia cakap maybe diorang tak boleh teruskan hubungan dan diorang kena putus. Jadi si Downs ni digelabah lah sebab dia memang nak gila dengan si Robert tu. Tapi anak-anak dia pula yang jadi masalah sekarang ni. Kalau anak-anak dia tak ada, mungkin hubungan dia dengan Robert tu boleh diteruskan. Dikatakan dalam tempoh 2 tahun dia cuba membunuh anak-anak dia demi mendapatkan perhatian daripada Robert balik. Sampailah pada April 1983, si Downs ni telah berpindah ke Oregon dan bekerja sebagai pekerja pos. Jadi dia pindah ke sana dibawa anak-anak dia bersamalah. Lepas dia dah pindah dekat sini, dia telah merancang untuk membunuh kesemua anak dia. Sampailah pada hari yang dia plan tu, iaitu pada 19 Mei, dia pun bawa lah ketiga-tiga anak dia ni naik kereta pergi jalan-jalan ke luar bandar. So dalam perjalanan tu, tiba-tiba Downs ni berhentikan kereta dia dekat tepi jalan dan korang tahu apa yang dia buat? Dia ambil pistol dan tembak ke semua anak dia satu demi satu. Dia tembak tu bukan sekali dua tapi berkali-kali. Selepas tu dah tembak anak-anak dia, dia pun tembak lengan kiri dia dan drive kereta ke hospital. Masa dia drive tu kan memang slow gila guys, macam siput. Seolah-olah dia macam tunggu biar semua anak-anak dia mati disebabkan kehilangan darah yang banyak. Bila dah sampai di hospital, doktor pun cepat-cepatlah berusaha untuk selamatkan diorang semua ni. Tapi anak kedua dia yang bernama Cheryl tu masa sampai dekat hospital dah pun meninggal. Anak sulung dia lepas kena tembak tu tak boleh bercakap sebab kena serang dengan serok, manakala anak bongsu dia pula lumpuh daripada pinggang sampai ke bawah. Masa doktor tengah rawat si Downs ni kan, jadi doktor Steven ni tanya dia lah macam mana kejadian ni boleh terjadi. Tapi jawapan daripada Downs ni nampak sangat mencurigakan dan dia seolah-olah macam mengeluh, tahu tak. Pada awal tu dia cakap ada seorang lelaki asing yang dia tak kenal, berambut lebat, tiba-tiba datang dekat kereta diorang dan nak curi kereta diorang. Downs juga cakap kejadian ni sangat mengganggu mood dia lah untuk bercuti dan kereta baru dia pun rosak disebabkan terkena darah anak-anak dia. So kalau ikut logik kita sebagai seorang ibu di tempat kejadian tu, tak mungkin kita akan mengeluh tau pasal darah anak-anak dia kena kereta baru pun rosak. Kita takkan cakap benda tu tau. Mesti kita akan cakap macam saya bersyukur anak-anak saya selamat, saya bersyukur saya sangat. Tapi dia banyak bercerita pasal kereta dia. Masa dia kena suara siasat dengan polis pun dia cakap benda yang sama juga. Even sampai sekarang ni pun dia masih cakap benda yang sama dan tak mengaku dia bersalah. Tapi kan polis rasa pelik tau sebabnya masa dia cerita kejadian tu dia nampak sangat relax dan tenang. Padahal kejadian tu sepatutnya membuatkan Downs ni jadi lagi trauma. Downs juga tak mengaku dia ada pistol, tapi bila polis pergi siasat geledah rumah kereta dia, diorang jumpa pistol. Polis juga ada terjumpa diary Downs ni dan dalam diary tu dia ada tulis tentang hubungan dia dengan Robert. Polis bertambah syak yang Downs ni memang ada agenda, memang bersalah dalam kes ni. Bila ada saksi yang nampak yang dia drive kereta nak ke hospital tu sangatlah lambat. Tapi bila Downs cerita dekat polis, dia kata dia drive kereta laju. Saksi yang nampak kata sebaliknya pula. Jadi polis memang syak yang Downs sebenarnya memang merancang untuk membunuh anak-anak dia disebabkan hubungan dia dengan Robert. Kalau betul dia nak kena rompak, kena tembak kan, Downs mesti akan cepat-cepat ke hospital, dia akan drive laju untuk selamatkan anak-anak dia. Tapi perbuatan dia ni terbalik pula dan memang sah lah, ada benda yang tak kena. Polis lagi syak Downs ni adalah suspek dalam kejadian ni bila Downs datang berjumpa dengan Christy buat kali pertama. Masa ni Christy anak sulung dia tak boleh bercakap disebabkan kena serang dengan stroke. Masa Christy nampak mak dia, dia punya reaction tu kan macam takut gila dan secara tiba-tiba dia punya denyutan jantung tu telah naik secara mendadak. Polis juga perasan semasa Downs sampai di hospital dia terus call Robert. Hasil siasatan polis, bukti forensik tak sepadan dengan cerita Downs sebelum ni. Robert juga ada beritahu polis yang Downs selalu stalk dia dan ugu untuk bunuh isteri dia asalkan diorang dapat bersama. Selepas polis dah kumpul semua bukti, akhirnya Downs pun telah ditangkap oleh polis pada 28 Februari 1984. Kemudian dia telah didapati bersalah dan telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Pakar psikiatri juga telah mengesahkan yang si Downs ni sebenarnya ada masalah personality macam narsisistik dan juga antisosial. So dua anak Downs yang survive iaitu Daniel dengan Christy tadi telah pun tinggal bersama-sama dengan pendakwa kes iaitu Fred Hughie. Diorang sendiri yang jadikan anak-anak Christy ni sebagai anak angkat diorang pada tahun 1984. Sebelum Downs ditangkap, dikatakan Downs ni tengah pregnant anak dia yang keempat. Selepas sebulan kes dia dibicarakan, Downs pun telah melahirkan anak dia dan telah diberi nama sebagai Amy. Lepas tu anak dia ni telah diambil oleh pihak berkuasa dan telah diserahkan kepada keluarga angkat pula dan telah ditukar nama menjadi Rebecca Becky. Downs juga pernah lari daripada
daripada pusat tahanan pada tahun 1987, tapi dia berjaya ditangkap semula seminggu kemudian. Lepas tu hukuman penjara dia telah bertambah menjadi 5 tahun disebabkan dia melarikan diri dari penjara. Jadi latest update pasal Downs ni, dia masih lagi dekat dalam penjara berusia 68 tahun dan kemungkinan dia tak akan dapat dibebaskan. Walaupun sebelum ni dia dah pernah dapat parole sebanyak 2 kali, tapi parole dia tu semuanya ditolak oleh pihak mahkamah. So guys, jadi kesimpulannya dekat sini, kalau tengah bercinta tu jangan jadi terlalu buta sampai tak nampak apa-apa langsung kebenaran. Nakkan perhatian seseorang tu tak perlu sampai nak membunuh orang yang memang darah daging kita ataupun keluarga kita. Orang kata cinta tu memang buta, tapi janganlah sampai membuta tuli, betul tak? Jadi Nina rasa itu sajalah kes untuk hari ni. Kalau korang ada apa-apa cadangan yang lain, korang boleh komen dekat bawah, okay? And that's it for today, dan Nina harap korang suka dengan video yang Nina kongsikan tadi. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification juga. Dan jangan lupa untuk follow Nina di TikTok dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.